Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Haji Ahmad Nasir selaku pensyarah falsafah dan isu semasa serta rakan-rakan sekalian. Hari ini kami daripada kumpulan 11 ingin membentangkan mengenai pengertian falsafah menurut perspektif Barat dan Islam. Pengenalan. Falsafah merupakan interpretasi yang terhasil daripada sesuatu pemikiran. Falsafah mempunyai 3 konteks yang berbeza iaitu Timur, Barat dan Islam. Dalam infografik ini, kita akan mengulas lebih lanjut mengenai falsafah Barat dan Islam. Falsafah Barat adalah falsafah yang bersifat menyeluruh dan menumpukan cara berfikir pada yang asas sahaja, tetapi secara pragmatik dan praktikal. Manakala falsafah Islam pula bersifat menyeluruh dan bersumberkan wahyu dan alam akhirat mengenai alam maujud. Manakala untuk objektif pula, satu ialah mempelajari pelbagai kefahaman falsafah dalam perspektif Barat dan Islam. Yang kedua ialah menganalisis jenis falsafah yang dinyatakan berdasarkan prinsip. Yang ketiga pula ialah mengenal pasti pandangan Barat dan Islam terhadap falsafah. Okey, seterusnya kajian lepas. Okey, mempelajari perbezaan kefahaman falsafah dalam perspektif Barat dan Islam. Perbezaan falsafah Barat dan Islam dari aspek konsep. Barat, ciri-ciri semula jadi manusia bersifat sejagat, bersifat praktikal dan pragmatik, menumpukan perkara-perkara asas saja. Islam pula, proses pendidikan merupakan penyatuan semua ilmu pengetahuan di bawah Al-Quran yang menjadi teras pendidikan. Yang kedua, pendidikan memainkan peranan ke arah mewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal, intelek dan rohani manusia. Okey, perbezaan dari segi matlamat pula, Barat mengajar ilmu dan budaya yang bersifat asas sahaja, mengasaskan corak budaya baru, menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi. Islam pula membentuk dan memperkembangkan insan supaya menjadi Muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertakwa. Seterusnya, Islam melahirkan insan yang taat kepada Allah, hidup dalam masyarakat yang harmoni, aman dan damai. Seterusnya, perbezaan jenis falsafah dan kategori ilmu. Barat boleh dibagi kepada 2 jenis iaitu tradisional dan moden. Dia berasaskan sumber, akal dan pengalaman sahaja. Islam pula boleh dilihat dari 2 sudut iaitu falsafah teori dan falsafah amalan, iaitu bersumberkan ilmu wahyu dan ilmu akhirat. Seterusnya, kita akan mengenal pasti pandangan Barat dengan Islam terhadap falsafah. Dari segi pandangan Barat, falsafah bermaksud mencintai dan hikmah. Mereka menganggap bahwa falsafah adalah suatu ilmu fizikal, tujuan kehidupan manusia, dan hubungannya dengan alam. Manakala dari segi pandangan Islam pula, falsafah adalah mengenai hakikat sesuatu yang berada dalam kemampuan manusia untuk mendapatkannya. Seterusnya, dalam perbezaan pandangan mengikut tokoh pula. Mengikut pandangan Barat Aristotle, yaitu anak murid kepada Plato, mengatakan bahwa falsafah ialah ilmu kebenaran. Kebenaran itu boleh diperolehi oleh seseorang yang mempunyai ilmu metafizik, logik, retorik, etika, estetika, ekonomi, dan politik. Seorang ahli falsafah Jerman, yaitu Immanuel Kant pula, mengatakan bahwa falsafah adalah ilmu pengetahuan yang menyelidik dasar-dasar bagi mengetahui sesuatu dan seterusnya bertindak. Bagi John Dewey pula, dia mengatakan bahwa falsafah harus dipandang sebagai perjuangan manusia dalam melakukan penyesuaian di antara kumpulan tradisi yang membentuk akal manusia dengan cita-cita politik baru. Mengikut pandangan tokoh Islam, menurut Al-Farabi, falsafah dilihat dari 2 sudut. Yang pertama adalah falsafah teori, yaitu mengetahui sesuatu yang ada. Yang kedua adalah falsafah amalan, yaitu apa yang perlu ada dalam perbuatan Al-Kindi. Falsafah mempunyai 3 aspek. Yang pertama adalah ilmu fizik, yaitu
berasaskan benda. Yang kedua adalah ilmu metafizik, yaitu ilmu hitung. Dan akhir sekali adalah ilmu ketuhanan. Daripada 136 orang responden dalam kategori bangsa, terdapat 93 orang berbangsa Melayu iaitu bersamaan 68.40%, 10 orang berbangsa Cina bersamaan 7.35%, 3 orang berbangsa India bersamaan 2.20%, 25 orang Bumiputera Sabah bersamaan 18.40%, 1 orang Bumiputera Sarawak bersamaan 0.73%, dan 4 orang berbangsa lain-lain iaitu bersamaan 2.94%. Daripada 136 orang responden dalam kategori jantina, iaitu seramai 54 orang adalah lelaki bersamaan 39.70% dan 82 orang adalah perempuan iaitu 60.30%. Adakah falsafah itu penting dalam kehidupan manusia? Yang mengatakan ia seramai 131 orang bersamaan 97% dan mengatakan tidak seramai 4 orang iaitu bersamaan 3%. Kajian mengenai pandangan responden mengenai asal perkataan filosofi. Hasil daripada dapatan kajian yang kami lakukan, seramai 126 orang atau 95% berpendapat bahawa perkataan filosofi berasal daripada perkataan Yunani, manakala seramai 5 orang menyatakan bahawa perkataan filosofi berasal daripada Islam. Bagi yang menyatakan perkataan filosofi berasal daripada Ibrani hanya seorang, dan tiada satu pun yang menyatakan bahawa perkataan filosofi berasal daripada India. Seterusnya, kajian yang kami lakukan juga mengkaji bagaimana pendapat responden mengenai perbezaan falsafah melalui perspektif Barat dan perspektif Islam. Seramai 95 orang daripada 139 responden telah memberi pandangan mereka mengenai hal ini. Pendapat responden mengenai perbezaan falsafah melalui perspektif Barat dan perspektif Islam, seramai 44 orang telah berpendapat bahawa falsafah Barat banyak dari segi aspek metafizik, manakala falsafah Islam berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Seramai 20 orang berpendapat bahawa falsafah Barat merupakan kajian tingkah laku manusia dan Islam adalah kajian terhadap Al-Quran dan masyarakat. Terdapat juga seramai 5 orang responden berpendapat bahawa perbezaan falsafah dari segi perspektif Barat dan Islam tiada beza, dan bagi kenyataan perbezaan falsafah melalui perspektif Barat dan Islam dari segi konsep, dari segi tradisi dan dari segi perbezaan bahasa pula, masing-masing seramai 2 orang, 1 orang dan 6 orang. Manakala seramai 14 orang responden menyatakan tidak tahu mengenai hal tersebut. Akhir sekali, kami juga mengkaji pendapat responden terhadap peranan falsafah dalam kehidupan. Seramai 88 orang daripada 134 responden menyatakan peranan falsafah dalam kehidupan ialah untuk menjadikan manusia lebih bertamadun, manakala seramai 46 orang menyatakan bahawa peranan falsafah dalam kehidupan adalah untuk mencari jawapan kepada permasalahan asas. Sebagai kesimpulannya, Islam mempunyai pandangan yang berbeza dengan sarjana Barat tentang identiti manusia. Penjelasan yang diberikan oleh Islam lebih syumul, menyeluruh dan mampu membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Perbincangan di atas juga memberi kefahaman kepada kita bahawa untuk memastikan alam ini diurus takbir oleh manusia secara baik dan memberikan natijah yang baik, manusia perlu membangun kelima-lima komponen manusia iaitu roh, qalbi, nafs, jasad dan akli secara bersepadu. Adalah tidak wajar jika manusia hanya membangunkan sebahagian daripada kelima-lima komponen ini. Gabungan kesemua komponen ini akan membentuk identiti manusia yang memberi jawapan kepada persoalan siapakah manusia yang sebenarnya. Selain itu, pendekatan untuk membangunkan kelima-lima komponen ini mestilah berpandukan kepada petunjuk daripada pencipta alam iaitu Allah SWT. Justru untuk mengurus takbir alam, manusia perlu memanfaatkan kelima-lima komponen tersebut dengan sebaik mungkin. Ini akan membolehkan manusia mengurus takbir alam dengan baik dan memberi pengakhiran yang baik, kesejahteraan dan keharmonian seluruh makhluk di muka bumi ini. Terima kasih.